pada minggu lepas, kita sudah belajar topik reka bentuk elektrik iaitu 2.31 dan 2.32. Okey. Jadi hari ini sama juga kita kena buka buku teks. Okey, siapa ada buku teks, buka buku teks muka surat 67. Okey, 67. Kalau minggu lepas cikgu memperkenalkan, menerangkan ada berapa elemen, Solihin? Ada berapa elemen sistem elektrik? 4. Ya, ada 4 ya, ingat tu. Dia ada sumber, dia ada medium, dia ada beban dan juga ada kawalan. Mesti ada 4 ini. Kalau tidak ada 4 ini, sistem elektrik itu tidak boleh berfungsi dengan baik. Okey? Ingat. Dan di mana kita dapatkan sumber elektrik, dia ada 2. Satu boleh diperbaharui, satu lagi tidak boleh diperbaharui. Okey, itu sumber dia. Ya. Okey. Untuk medium pula, macam mana aliran elektrik itu boleh dilalukan? Okay, kita boleh gunakan wire ataupun tanpa wire. So itu ialah medium lah. Okay, manakala beban pula, kita mesti ada peralatan elektrik untuk disambungkan bersama dengan sumber, bersama dengan medium tadi supaya apa yang kita inginkan, tugasan yang kita inginkan dapat dilakukan. Jadi beban ni contohnya peralatan elektrik seperti mixer lah. Okay, kita buat kek, so kita kena mix. Okay. Manakala kawalan ni maksudnya, contohnya mixer tu kita ada speed dia. Kita ada speed kelajuan dia, ada slow, ada sederhana, ada laju. So itu adalah kawalan. Jadi ingat, ada 4 elemen yang perlu ada pada sistem elektrik. Okey, kemudian minggu lepas juga cikgu telah terangkan jenis-jenis arus. Okey, ada arus ulang alik dengan arus terus. Okey, apa perbezaan kedua-dua arus ni, Angela? Apa perbezaan dia? Paling senang? Dari segi sumber dia macam mana? Siapa boleh jawab? Anis? Apa beza arus terus dan arus ulang alik? Arus terus, kejap cikgu. Ya. Tak payah lagi dah tak tengok-tengok. Kamu kan sepatutnya sudah tahu. Kalau arus terus macam mana, arus ulang alik macam mana? Ingat? Lupa ayat dia macam. Ya, ayat dia lupa. Dia begini saja. Okey, kamu mesti ingat kalau arus terus ataupun direct current, penggunaan sumber elektriknya ialah daripada bateri sahaja. Okey, kita guna bateri sahaja. Manakala kalau arus ulang alik dari penagihan elektrik sampai stesen tu, dari stesen kuasa. Okey, daripada sumber yang ada plug ke rumah kamu tu lah. Kan? Jadi itulah beza dia. Jadi maksudnya di sini yang satu guna bateri, yang satu lagi mesti guna kuasa yang lebih kuat. Jadi dengan kata yang lain, kalau arus terus dia kuasanya lebih rendah. Kalau arus ulang alik kuasanya tinggi. Dia mesti power yang tinggi. Okey? Lepas tu yang terakhir minggu lepas cikgu telah terangkan cara reka bentuk litar peralatan elektrik. Macam mana kita nak mereka bentuk dia dalam sesebuah peralatan elektrik. Okey, mesti ada 3 benda yang perlu kamu tekankan lah. Yang pertama dari segi keselamatan. Okey, yang kedua kita kena letakkan kedudukan yang betul. Okey, wire-wire semua tu kena duduk kedudukan yang betul. Kemudian yang ketiga, sambungan litarnya mesti sesuai juga. Okey, 3 benda itu. Jadi hari ini kita akan masuk 2 topik iaitu ini.
Okey. Objektif pembelajaran kita pada pagi ini ada dua, iaitu 2.3.3. Kamu akan membuat pengiraan parameter elektrik dalam reka bentuk lita dengan betul. Kemudian 2.3.4, kamu akan hasilkan lakaran reka bentuk lita elektrik yang akan dibuat dengan betul. Okey, dan kriteria kejayaan kamu nanti, okey, pada akhir PDP ni, murid kamu akan dapat menyatakan formula hukum Ohm. Okey, lepas tu kamu dapat mengira parameter elektrik menggunakan formula tadi. Kemudian yang ketiga, kamu boleh memberitahu cikgu lakaran lita bergambar dan juga lita skematik, dan bagaimana kita mengira parameter pada gadget elektrik yang dilakar. Okey, pada contoh lakaran. Okey, itu yang kita akan pelajari pada pagi ini. Okey, sekarang kita tengok 2.3.3 dahulu. Okey, jadi untuk pengiraan parameter elektrik, kamu akan menggunakan hukum Ohm, nama dia. Ini dia hukum Ohm. Okey, dalam parameter elektrik ni, dia ada 4 parameter. Okey, yang pertama ialah voltan, yang kedua ialah arus, yang ketiga ialah rintangan, dan yang keempat adalah kuasa. Okey, 4 benda ini. Jadi hubungan mereka ini ada kaitan lah. Okey, contohnya voltan dengan arus ni dia berkadar terus. Okey, maksudnya bila voltan bertambah, arus pun akan bertambah. Maksudnya mereka dua ni hampir sama, hubungan mereka sama. Manakala kalau rintangan dengan arus, mereka berkadar songsang. Okey, maksudnya hubungan mereka bila rintangan bertambah, arus pula akan berkurangan. Okey, jadi maka wujudlah satu hukum, bukan cikgu yang buat hukum ni. Dia ada para pakar lah, pakar elektrik yang telah menjumpai hukum ini. Okey, oleh itu kamu mesti hafal ini. Dia dalam bentuk segitiga. Okey, segitiga. Nanti dalam sains pun cikgu rasa tingkatan 3 nanti kamu akan belajar ni juga. Okey, segitiga di atas sekali ialah V. V ialah voltan. Kemudian I ialah arus. Dan R ialah rintangan. Ingat kedudukan ini supaya kamu akan mudah tahu formula dia nanti sebelum bila awak nak mengira. Okey, iaitu V bahagi I, lepas tu R di bawah sebelah dia. Okey, ingat. Jadi daripada segitiga ini, kalau formula voltan, formula dia senanglah. Okey, V sama dengan I, sebelah dia R kan? So kalau dia bersebelahan, dia darab. So I darab R. Okay, ingat maksudnya voltan sama dengan arus. I itu ialah arus, okay, darab R. R ialah rintangan. Okay, so kamu sudah tahu formula voltan. Alright, okay, kalau unit untuk voltan kita gunakan volt. Ataupun awak gunakan V, letak V, okay. Okay. Yang ini faham untuk voltan? Ya faham? Boleh. Okey. Next kita tengok macam mana kita nak cari arus. Okey, arus, kamu lihat arus I ialah di bawah. Okey, I ialah di bawah. Maksudnya di sini formula I iaitu arus sama dengan apa di atas dia? V. So kalau V di atas, letaklah V di atas. Per maksudnya bahagi R. So rintangan di bawah. Jadi formula arus ialah I sama dengan V per R. Okey, dan unit untuk arus kita gunakan ialah ampere. Ampere. Okey. Jadi ingat kalau voltan tadi volt unit dia. Kalau arus tadi kalau arus ialah ampere. Okey, next kita pergi parameter yang ketiga iaitu rintangan. Okey, untuk rintangan kita lihat dia di bawah juga. Okey, maksudnya R sama dengan, okey, atas dia ialah V. So V bahagi I. Okey, V bahagi I.
Okey, jadi itulah formula dia. Okey, so rintangan unit dia ialah ohm, OHM. Okey, ohm. So rintangan R sama dengan V bahagi I. Okey, dan seterusnya parameter yang keempat iaitu kuasa. Macam mana pula formula kuasa? Okey, kuasa tak ada dalam ni, tak ada dalam segitiga tu, tapi awak kena ingat kuasa tu ialah P. P maksudnya power lah dalam bahasa Inggeris kan. Okey, P sama dengan V darab I. Okey, dalam ni tak ada. Dalam segitiga tu tak ada. Tapi awak kena ingat P sama dengan V darab I. Jadi, untuk awak ingat semua ini, semuanya ada dalam segitiga ini. Hukum Ohm ini. Okey? Ataupun cikgu ringkaskan di sini. P sama dengan IV. Ini kuasa lah. Ataupun boleh ubahlah. Kalau macam dalam maths, kamu boleh tukar-tukar. Okey, katakan dalam soalan dia dah bagi awak kuasa, ini formula dia. Kamu ubah saja. Okey. Kalau dia sudah bagi awak arus, awak terpaksalah cari power dengan formula begini. Okey, I sama dengan P per V, V sama dengan P per I, begitu. Okey. Dan seterusnya begitu juga yang V tadi, itu pengetahuan asas lah. Okay. Okay, next. Okay, cuba kita buat contoh pengiraan. Ambil pensel sekarang. Ambil pensel. Okay. Sekarang ni kamu dibekalkan 1 litar begini. Okay, ini ialah litar. Okay, kalau dalam bulatan ni ialah A. A ialah ampere ataupun arus. Okay. Okay. Yang mentol ni pula ialah yang ni, yang ada 3 ohm. Yang macam kaki ni ialah ohm ya. Ini dia punya simbol. Okay, 3 ohm. Okay, kemudian rintangan ni ialah mentol lah. Jadi berapakah V? Berapakah V? Okay, balik semula formula tadi. Kalau voltan, dia minta kamu kira voltan dengan kuasa. Jadi kira voltan dulu. Okay, apa formula voltan? Apa formula voltan? Apa ni? Ampere darab dengan rintangan. Ya, okay. Bukan ampere, arus. Arus darab rintangan ya. Ampere tu unit. Alright, betul. Betul. V sama dengan I darab R. Okey, sekarang kamu darabkan. Berapa? V sama dengan I ialah 0.5. Cari kalkulator awak. 0.5 A darab rintangan 3 ohm kan? So 0.5 darab 3 berapa? 1.5. Yang lain? Yang lain dapat berapa? 1.5. 1.5 juga kan? Okey, kita tengok jawapan dia. Okey ni. 1 darab R 0.5 A darab 3 ohm. Ingat bila tulis formula, bila tulis pengiraan mesti letak unit dia. Jangan letak 0.5 saja, mesti letak 0.5 darab 3 ohm macam tu. So 1.5 volt. Kalau kamu tulis 1.5 saja, markah kamu kosong. Pastikan letak V. Okey, ada tanda voltan di situ. Alright? Okey, sekarang kita nak cari kuasa. Kuasa sama dengan P sama dengan V darab I. So voltan tadi awak sudah dapat 1.5 volt darab darab cari tadi mana? Tadi dia punya arus 0.5 kan? Darab 0.5 A sama dengan 0.75 volt. Okey, pastikan tulis W ingat nilai mesti ditulis. Okey, boleh faham? Okey, next kita pergi tengok yang pengiraan kedua. Pengiraan kedua dia minta nilai arus. Okey, apa formula arus? V volt
voltan bahagi dengan rintangan. Ya, betul. Okey, sekarang buat semua. V ialah 3 volt, rintangan ialah 5 ohm. So sekarang 3 bahagi 5 ya. 3 bahagi 5. Okey. So jawapannya okey ni. 3 bagi 5, ingat dia punya unit mesti letak juga ya. So sama dengan 0.6 ampere. Okey, ampere. Ingat, mesti letak unit. Okey, mudah kan? Sebenarnya senang. Yang penting kamu kena tahu dia punya formula. Okey, next kita tengok pengiraan 3. Pengiraan 3, dia minta rintangan. Okey, cari nilai rintangan. Okey, apa formula rintangan? Voltan bahagi dengan arus. Ya, betul. Okey, so semua tulis bahagikan R sama dengan V ialah 3, okey, 3 volt bahagi 0.5 ampere. Okey, so jawapannya? Jawapannya 6 ohm. Ingat ya, mesti ada 6 ohm. Okey, 6 ohm. Senang kan? Nanti dalam ujian, biasa dia bagi macam ni. Dalam ujian nanti kan, ini selalu dekat bahagian B. So, bila ujian bahagian B ni, formula dia bagi 1 markah. And then, bila awak masukkan nilai, 1 markah. And then, bila awak dapat jumlah yang betul dan juga unit yang betul, 1 markah. So, biasa dapat 3 markah lah dekat sini. Okay. So, sekarang yang ini. Kita try yang ini pula. Cari voltan. Cari voltan. So, V sama dengan ini I. Darab R. Okay, berapa jawapan dia? 0.6 darab 4. 2.4 voltan. Bukan voltan, volt. Okay? Ya. 2.4 volt ya. Pastikan semua dapat 2.4 volt. Okay, 2.4 volt. Okay, yang baru datang, nanti awak belajar balik ya formula dia. Okay. Okay, ada soalan? Okay, kalau tak ada soalan, senang kan? Kita pergi, kalau soalan RBT dia mudah saja. Dia tidak berpusing-pusing. Dia lebih kepada straight to the point. Okay, dia memang sudah ada dia punya senang kita masukkan dalam formula yang ada. Okay. Kenapa Haikal? Ada yang raise hand ni, ada soalan Haikal? Okey ke Haikal? Okey ya. Okey, next kita pergi kepada seterusnya iaitu 2.34. 2.34 menghasilkan lakaran reka bentuk litar elektrik yang akan dibuat. Okey, seperti yang cikgu kata pada minggu lepas, setiap kamu akan menghasilkan produk lah. Okey, gadget elektrik. Tapi cikgu, kita akan buat yang paling simple dan apa yang ada di rumah. Jadi sebelum kamu menghasilkan gadget tu, kita kena buat lakaran. Okey, macam biasalah seperti produk-produk tajuk-tajuk yang lain sebelum ni, kita kena buat lakaran. Okey, ini contoh yang dalam buku teks. Okey, contoh dia bagi satu masalah, iaitu apabila dia buka pintu almari pakaian, dia dapat masalah untuk mencari pakaian. Dan juga barang yang dia simpan kerana keadaan yang gelap. Jadi bagi mengatasi masalah ini, dia akan meminda satu gadget elektrik. Okey, dengan ini keseluruhan ruang dalam almari akan jadi terang apabila pintu almari dibuka. Jadi macam mana dia nak buat? Bila dia buka almari pakaian tu terus ada elektrik, terus ada cahaya. Jadi
sebelum dia bina gadget tu dia akan buat lakaran. Okey, lakaran ni kenapa perlu ada? Sebagai gambaran awal projek dia. Okey, tujuannya juga supaya dia tahu berapa kuantiti komponen elektrik dia, macam mana kedudukan dia. Okey, macam contohnya dia gunakan mentol. Okey, berapa bawah mentol sesuai untuk amari dia tu. Kemudian di mana sesuainya letak switch, mana letak berapa panjang wire yang dia perlukan. Okey, sebab itu kena ada lakaran. Okey. Okey, next. Ini contoh dia lah. Jadi dia ada 4 mentol di sini. Okey, 4 mentol di sini, kemudian dia ada bateri, dia ada switch. Okey. Saya rasa mungkin di rumah kamu tak ada lah benda-benda begini. Tapi nanti kita buat rangka dahulu, dia punya macam contohnya kotak amari yang simple kita buat dulu. Nanti buka sekolah, cikgu akan bagilah wire, mentol, bateri ni ada di sekolah. Kita akan sambung terus, pasang terus, okey? Tapi kena lakar juga. Okey, kalau kamu lihat di dalam gambar raja ini ada 2 jenis gambar raja. Okey, yang ini, yang atas ini yang kamu nampak ada mentol, ada switch, ada gambar sebenar dia. Ini kita namakan sebagai lakaran bergambar. Okey, nama dia lakaran bergambar. Okey, manakala yang bawah ini pula kita namakan sebagai litar skematik. Litar skematik. Jadi maksudnya di sini lepas kamu melakar bergambar tadi secara bergambar, kamu kena ubah dia pergi kepada litar skematik. Sebabnya dalam elektrik dia ada simbol-simbol. Okey, macam contohnya ini ialah mentol kan. Okey, nampak tak kesel cikgu? Ini mentol. So kalau dalam skematik, dalam simbol dia, mentol macam ni, bulat, lepas tu ada X. Alright. Kemudian kalau bateri, bateri begini. Ini. Satu panjang, satu pendek. Satu panjang, satu pendek. Okey, dia ada 2 begini. Okey, 3 volt. Okey. Biasanya 3 volt lah kalau satu bateri tu ialah 1.5 volt. So kalau ada 2 bateri, 1.5 tambah 1.5, so dia ada 3 volt. Okey. Kemudian switch micro, ini dia punya simbol. Okey, ini dia punya simbol. Jadi bila disambung-sambung, beginilah dia dalam satu laluan. Okey, faham? Ini ialah lakaran skematik. Okey, skematik. Okey, next. Jadi dalam tu tadi, dalam gambar raja tu tadi ada berapa mentol? Ada berapa mentol? Ada 4. 4 kan? Okey. Jadi sekarang ni soalan kata berapa rintangan? Berapa tujuannya, kenapa kita kena kira parameter? Kita mau lihat cukup tak kecerahan mentol tu? Cukup ke 4? Okey, jadi macam mana kita buat? Gunalah formula yang kita belajar tadi. Okey, R sama dengan V bahagi I. R, kenapa R kita cari? Sebab mentol ada rintangan. Okey, dalam mentol tu ada perintang, ada rintangan. Okey, jadi apa yang kamu buat? Tadi berapa jumlah bateri? Berapa watt bateri? 2 kan? Ada 2, so 3. Ni, 3 watt. Okey, so 3 watt bahagi, okey, I dia ni 0.08333. Dia. Jadi kamu bahagilah dia. 3 bahagi 0.08333. Jadi rintangannya ialah 36 ohm. Okey, 36 ohm. Jadi maksudnya di sini pemilihan mentol kamu perlulah sesuai dengan voltan yang dihasilkan untuk mendapat kecerahan mentol yang maksimum. Jadi kena cari dia punya mentol tu sesuai dengan rintangan ini. Jadi satu mentol tu ada berapa? Bergantunglah. Okey, ada dijual kan? Ada yang kurang terang, ada yang sederhana terang. Macam itulah kita pilih. Sebab bila kita pergi ke kedai, dia akan tanya berapa watt yang kamu perlukan.
Jadi kamu kena cari dulu V dan I. So awak barulah kamu tahu berapa rintangan. So awak bagi tahulah. Jadi rintangan untuk litar saya tu ada dalam 36 ohm. So bila ada 36 ohm, dia akan bagi tahulah mana mentol yang sesuai. Okay, boleh faham? Okay, so jadi pemilihan mentol yang sesuai tu nanti bergantung pada litar kamu lah. Okay, ini ialah info ekstra. Okay, macam mana kita nak dia pintu, macam mana dia on dan up, bila kita buka almari tu dia akan bercahaya. Bila kita tutup almari tu, so dia automatik tutup. Jadi begini ya. Okay, switch micro tu kamu letak dekat tepi pintu lah. Okay, jadi bila pintu tu ditutup, so automatic switch itu akan ditekan. So bila dia ditekan, maka litar itu akan terbuka. So bila terbuka, jadi tak adalah bekalan elektrik. So bila tak ada bekalan elektrik, mentol off. Okay, jadi bila pintu tu terbuka, switch tu automatik dilepaskan. So bila dia dilepaskan, so litar itu jadi tertutup. So bila dia tertutup, maka arus elektrik akan bersambung. Okay, bila sudah bersambung, bernyalalah mentol itu. Itu dia punya perjalanan lah. Okay, pintu tu. Okay, jadi itulah cara bagaimana dia berfungsi. Okay, so selesai untuk 2 topik pada minggu ini. Ada soalan? Ada soalan kah? Tiada. Tiada.